Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Trade TV malam ini. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 diluluskan di peringkat dasar pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Belanjawan 2021 diluluskan di peringkat dasar pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Belanjawan yang pertama dibentang di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diluluskan dengan lebih suara bersetuju. Sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Keuangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Belanjawan 2021 dibentang Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 6 November lalu. Seramai 82 ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan yang berlangsung dari 9 November hingga 19 November. Menteri-menteri berkenaan mula membuat penggulungan pada 23 November. Tengku Zafrul menggulung bagi pihak Kementerian Kewangan hari ini diikuti dengan pengundian untuk meluluskan belanjawan itu. Mengikut takwim Dewan Rakyat, ia kini akan dibahas di peringkat jawatankuasa selama 10 hari sebelum undi belah bahagian sekali lagi diadakan. Saya ingin memaklumkan bahawa pada hari Isnin 30 November 2020 adalah perbahasan belanjawan 2021 di peringkat jawatankuasa yang akan dimulakan oleh Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Sekian, terima kasih. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Persekutuan atas kelulusan belanjawan 2021 bernilai RM322.5 bilion di Dewan Rakyat hari ini. Sabah turut mendapat peruntukan bernilai RM3 bilion daripada Kerajaan Persekutuan dalam memerangi COVID-19. Peruntukan itu melalui pelbagai saluran termasuk bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara, Penjana serta Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Haji Ji memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan bekerjasama dengan rakyat sejawat di Persekutuan. Ia bagi memastikan semua program pembangunan yang dinyatakan dalam Belanjawan 2021 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Program Ais Sinar kini dibuka dan diperluaskan kepada kesemua 8 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terjejas dengan had pengeluaran maksimum dinaikkan kepada RM10,000 membabitkan peruntukan RM70 bilion. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata tidak kira sama ada pencarum telah hilang pekerjaan atau terkurang pendapatan tahun ini, mereka layak untuk membuat pengeluaran daripada akaun satu. Justeru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program Ais Sinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif pencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun satu KWSP. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Rakyat hari ini. Katanya, untuk mendapatkan inisiatif berkenaan, pencarum hanya perlu hadir ke cawangan KWSP atau memohon secara dalam talian. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri.
Tengku Zaprul berkata, kerajaan terus peka dan mendengar semua rungutan ahli dan cetusan pendapat daripada kalangan ahli parlimen mengenai syarat yang terlalu ketat. Beliau berkata akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dengan keselamatan persaraan untuk hari esok. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Program iSinar sebelum ini hanya membenarkan pengeluaran oleh kira-kira 2 juta pencarum dengan had maksimum pengeluaran RM9,000 bergantung kepada baki caruman di dalam akaun satu. Penjawat awam disaran untuk fokus melaksanakan agenda kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mahu penjawat awam supaya terus fokus kepada usaha melaksanakan agenda pembangunan kerajaan dengan profesional. Beliau berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS telah diberikan mandat oleh rakyat, maka semua penjawat awam harus mengenepikan perbezaan peribadi bagi menyokong kerajaan hari ini dengan penuh profesional. Katanya kerajaan GRS mengambil alih kerajaan ketika negeri sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Oleh itu, banyak program dan aktiviti kerajaan terpaksa ditunda. Namun sebaik saja pandemik berakhir, kerajaan akan memastikan pelan pembangunan diteruskan. Haji Ji berkata demikian selepas mesyuarat Kabinet Negeri Sabah yang pertama bersama Ketua Jabatan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC di Kota Kinabalu semalam. Menurutnya, beliau bertekad untuk mengikuti perkembangan pentadbiran negeri setelah disahkan bebas dari COVID-19 dengan mendengar taklimat daripada semua Ketua Jabatan dan GLC. Antaranya taklimat daripada Yayasan Sabah, Perbadanan Pinjaman Sabah, Sabah Energy dan Pejabat Pembangunan Persekutuan Sabah. Haji Ji berkata beliau turut memberi keutamaan bagi memastikan semua jawatan dalam kerajaan dan agensi di bawahnya diisi untuk memastikan segala proses dapat dilaksana dengan lancar. Kita ikuti perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan 2,555 kes sembuh hari ini yang tertinggi pernah direkodkan dengan 2,126 kes atau 83.21% daripadanya di Sabah. Kerajaan turut memberi dana tambahan RM50 juta dalam belanjawan 2021 kepada Sabah Disember ini bagi memerangi pandemik COVID-19, kata Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zaprul Tengku Abdul Aziz. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat hari ini dengan 326 kes berbanding 293 kes yang dilaporkan semalam. Dengan pertambahan 326 kes positif baru hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 27,238 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 3 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Hospital Duchess of Kent, Sandakan dan Hospital Tawau. Pesakit terdiri 2 wanita dan seorang lelaki berusia antara 59 dan 77 tahun dengan 2 daripadanya mempunyai sejarah penyakit kronik. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 202, manakala 2 lagi kluster baru dilaporkan di Sabah, iaitu kluster Bot Biru dengan 17 kes positif dan kluster Blok 31 dengan 13 kes. Kedua-dua kluster ini dikesan di Tawau. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Majlis Makan Malam dan Kuartus Polis Marin menyumbang kepada kewujudan kluster baru COVID-19 di Tawau Sabah hari ini. Telupit bertukar dari zon kuning kepada zon hijau setelah tiada lagi kes aktif dicatatkan di daerah itu. Telupit menjadi daerah kedua berada dalam zon hijau selepas Nabawan. Menurut Masidi lagi, secara kumulatifnya 734 petugas kesihatan di Sabah dijangkiti COVID-19.
Daripada jumlah itu, 85 orang masih berstatus aktif, 666 telah sembuh dan 490 orang sedang dikuarantin. 2,085 pesakit sedang menerima rawatan. Kadar penggunaan katil pesakit adalah 31.67%. Sehingga hari ini, 235,368 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kekal 97.88% seperti semalam. Semua masjid dan surau dalam zon merah dan jingga wabak COVID-19 di Sabah dibolehkan beroperasi dengan kehadiran sehingga 40 jemaah bagi menunaikan solat Jumaat bermula esok. Bagi solat fardu 5 waktu, masjid dan surau di kawasan itu dibenar mengadakan solat berjemaah yang dihadiri sehingga 30 orang bermula semalam. Kebenaran itu dimaklumkan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bongsu Aziz Jaafar dalam satu kenyataan. Kebenaran itu berkuat kuasa semalam hingga 6 Disember depan selaras kelonggaran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah. Semua masjid dan surau dalam zon kuning serta hijau pula dibenarkan beroperasi dengan kehadiran 1/3 daripada kapasiti ruang ibadat bagi solat Jumaat, manakala sehingga 40 orang bagi solat fardu 5 waktu. Bagaimanapun, Bongsu berkata aktiviti lain selain solat Jumaat, solat fardu 5 waktu dan bacaan surah Yasin sebelum atau selepas solat adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh ditetapkan. Beliau berkata masjid dan surau di seluruh negeri perlu melaksanakan semua panduan dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. 8 pelajar cedera apabila jambatan gantung terputus. 8 pelajar termasuk 2 pelajar perempuan sekolah menengah kebangsaan Ulu Sugut Ranau cedera setelah terjatuh dari jambatan gantung yang terputus ketika sedang mendapatkan akses internet untuk menyiapkan kerja sekolah malam semalam. Dalam kejadian 9.30 malam itu, seorang pelajar perempuan patah tulang paha sementara seorang pelajar lelaki mengalami kecederaan tulang belakang. Kedua-duanya pelajar itu dihantar ke Hospital Ranau. Kejadian itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Ranau, Deputi Superintendent Sami Newton. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Misterin Radin menzahirkan ucapan takziah kepada pelajar terlibat. Laporan mengenai kejadian itu akan diteliti untuk tindakan selanjutnya. Meniti jambatan gantung usang setiap kali hendak mendapatkan akses internet adalah rutin yang terpaksa dilalui pelajar dari Kampung Gusi apabila hendak mendapatkan kerja sekolah yang diberikan guru melalui kumpulan WhatsApp. Liputan internet hanya dapat diperoleh apabila mereka berada di jabatan tersebut. Jambatan gantung yang usang itu menjadi jalan penghubung pelajar dari kampung tersebut. Namun, sehingga kini tiada usaha pembaikan mahupun menaik taraf yang dilakukan kerajaan. Eskom merampas dadah dan pil ekstasi bernilai 2.4 juta ringgit di Tawau. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom merampas 54.35 kg dadah jenis syabu dan 234 biji pil ekstasi bernilai 2.4 juta ringgit di perairan Kuala Sungai Tawau Lama Isnin lalu. Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Osman berkata rampasan dibuat selepas pasukan keselamatan mengesan sebuah bot laju dilihat dalam keadaan mencurigakan dipercayai dari Tawau menuju ke perairan Wales Bay, Indonesia kira-kira jam 9.20 malam Isnin lalu. Katanya, aset laut Eskom yang terdiri daripada pasukan polis marin, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia yang menjalankan operasi cegah pendatang asing tanpa izin telah berjaya memintas bot berkenaan. Bagaimanapun, kehadiran pasukan keselamatan disedari oleh suspek sebelum berpatah balik dan bertindak melarikan diri ke arah Sungai Tawau Lama. 2 suspek bertindak meninggalkan bot berkenaan dan berjaya melarikan diri. Hasil pemeriksaan terhadap bot yang ditinggalkan menemui 3 kotak berlainan saiz mengandungi sebanyak 51 bungkusan teh Cina berisi hable kristal disyakit dadah jenis syabu
dengan anggaran berat 54,35 kg. Turut ditemui satu paket plastik berisi 234 biji pil ekstasi seberat 74,56 gram. Ahmad Fuad berkata, jumlah keseluruhan rampasan adalah sebanyak 2.4 juta ringgit dan antara rampasan terbesar syabu oleh Eskom. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Borneo Turi TV malam ini. Saya Salvinus Saripun.